Okay, untuk composite function kita akan kita akan tunjukkan macam mana dalam bentuk arrow diagram lah. And then kita try to cari composite function and then kita try to find one of the function when the other composite functions are given. Okay, ni intro je, tak saya nak. Okay. So yang ni in case lah kalau soalan UPS keluar ke apa ke, soalannya minta dia bagi bentuk ni, dia bagi function, dia bagi FGH, lepas tu dia bagi dalam bentuk set ni. Okay, so untuk kita gambarkan dia dalam bentuk arrow diagram. Dan okay, soalannya minta f of g dengan g of h. G of h. Okay, so ini dua composite function lah. So okay, nak cari f of g, okay, kita akan start dengan g bukan kita start dengan f. G tu kita akan start dulu. Okay, so kita tengok pada g. So g dia punya domain dengan dia punya range ataupun domain dengan kodomain dia. So yang kosong tu adalah x dan satu tu adalah dia punya y, dia punya image. Okay, so so yang belah kiri tu adalah dia punya domain, domain. So 0, 1 dengan 3. Okay, dan dia mapkan kepada dia punya pasangan lah, pasangan y dia 1, 2 dan negatif 1. Okay, so arrow. Okay, then kita pergi kepada F pula. So F adalah proses yang seterusnya. Okay, so F tu dia ada dia punya belah kiri tu adalah dia punya domain. So domain dia adalah 1, 2, negatif 1. So samalah kat sini. Tu adalah benda yang sama yang dekat belah kiri F tu. Okay, so belah kanan F tu dia punya image. So hasilnya dia akan jadi yang belah Y untuk F. So 2, negatif 4 dengan 1. Tapi awak kena susun ikut dia punya X lah. So kalau 1 dia map dekat negatif 4. So kalau 2 dia map kepada 1 dan kalau negatif 1 dia map kepada 2. Okay, so ini so awak punya f of g, your composite adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk set adalah 0 kita pairkan dengan negatif 4. Lepas tu 1 kita pairkan dengan 1. So kita ambil yang the first and the last lah. So ini kalau lah keluar UPS kan. Okay, itu f of g. And then untuk g of h, samalah cara dia. Okay, so g of h kita akan start dengan h. So identify dia punya x. Lepas tu dia punya mapping dia. Dia map kat siapa? Okay, then baru kita ambil yang g, proses g pula. So kita kena tengoklah. Kalau 1 dia map dekat 2. Kan 1 dia map dekat 2. Kalau 0, yang ni dia map dekat 1. So kalau 3 dia map dekat negatif 1. So itulah cara awak nak map. Okay, so g of h tu mesti daripada kiri yang paling awal. Lepas tu kita mapkan dekat yang last sekali. Your result lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, so yang ini dia nak determine whether the kiri dengan kanan tu sama ke tak. So awak kena kita dah cari tadi f of g. Okay, so f of g awak dah ada satu yang baru yang awak dapat tadi. Okay, so h ni kita ambil balik daripada maklumat yang diberi. Okay, then awak boleh buat proses mapping tu. So dia akan start dengan H. H tu yang awak punya starting. Yang dalam ni yang start dulu.
So negatif 4 dia akan map kepada the product ataupun the image of the negatif 4 awak kena tengok kepada 1 tu kan. Awak kena link-linkkan dia lah. So negatif 4 linkkan ke 1. So 1 tu linkkan dekat yang sini. So dia akan map kepada 1. Okay, so kalau 2 dia map kepada 0. So 0 tu kena linkkan ke sini. So dia punya result dia akan dapat negatif 4. Okay, then 3 map kepada 3. So 3 ni kita tengok dekat dia punya X untuk f of g. Lepas tu dia akan end up dengan 2. Okay. So ini adalah awak punya f of g of h. Then kita kena cari pula f of g of h pula. So dia akan start dengan g of h dulu. G of h tadi dah jumpa kan? Tadi dah ada. G of h ni awak dah dapat dekat soalan A tadi. Lepas tu awak akan ambil proses F pula. F ni guna balik F. Guna F yang diberi. Okay, then awak mappingkan dia. Macam yang kat atas ni tadilah. So dapatlah F of G of H. Okay, so kita compare. Kita compare jawapan ni sama ke tak. Set tu sama ke tak. So sama sebiji. So F, so samalah. So dia orang ni betul lah ni. So buat conclusion lah patutnya. So therefore F of G of H is equal to F of G of H. Okay, kalau ada apa nak tanya, boleh tanya. Terus Okay, so yang ni awak ada 3 function. So 3 function ni kita nak cari F of G of H sebagai function. Sebagai as a function lah. Okay, tapi yang ni saya skip dulu kot. Saya nak, kita nak composite 2 function dululah. Okay, yang ni dia bagi 2 function, lepas tu dia suruh evaluate G of F, tapi H tu dibagi nilai. Dibagi nilai. So kita, okay, dia ada 2 cara. So kalau macam setakat 2 function je, awak boleh try tu. Cari je dulu F3. G of F tu sama juga dengan G bracket F3. Okay, so awak boleh cari dulu F3. Okay, so dapat 6/1, 5. Okay. So masukkanlah F3 tu dengan 5. So sekarang awak ada G5 saja, dah tak ada F lah. Okay, so kita gunalah GX untuk cari G5. Berapa ni? 5/3. Okay, dapat 1, 2, 5. Okay, so yang B tu sama je cara dia. Okay, yang C F square 3. Okay, F square tu dia sebenarnya adalah F of F. F compose dengan F3. So F3 awak dah dapat 5 tadi. So guna je balik
So F5. So sekarang ni awak kena masukkan pula X tu dengan 5. So 2, 5 tolak 1. So dapat 10 1, 9. Okay, so saya, okay untuk D. Okay, apa beza C dengan D? Okay, D ni sebenarnya adalah F3 tu dikuasakan 2. So F3 awak dah dapat 5. Kita guna balik. So 5 tu dikuasakan 2. So dapat 25. So kalau awak compare D dengan C tak sama. Tak sama. So jangan terconfuse lah. Awak kena tahulah. Awak nak yang composite ke, awak nak yang function tu dikuasakan 2. Okay. Alright. Okay, so yang ni awak ada 2 function. Lepas tu kita, ni jawapan. Okay, so laju je. Ni jawapan tadi. Saya dah bincang tadi. Ni ingat kalau G compose dengan F tak sama pun. Tak sama dengan F of G. Dia bukan darab. Kalau darab, tak kisah siapa depan siapa belakang. Composite tak boleh. Composite tak sama. So yang ni yang tadilah. Yang B tu. Okay, so yang ni. Okay, ini dia tak bagi nilai lah dalam X tu. Kita kena cari dulu. Kita kena buatlah proses composite tu. So dia nak cari F of G. So F of G tu sama juga dengan F in bracket GX. GX tu kena masuk dalam F. Okay, so awak ada function GX kat sini. X kuasa 3 tolak 1. So awak kena masukkan X kuasa 3 tolak 1 masukkan dalam X pada Fx. So tu je lah. Kalau boleh, kalau kena simplify, awak kena simplify lah. So yang ni memang tak boleh, tak ada apa. Sampai situ je lah. Okay, yang B. Awak G of F tu adalah G composite F. So siapa yang masuk dekat siapa pula? So now F pula F pula yang masuk kat dalam function G. So F awak set X masukkan dalam X pada GX. Okay, so kat situ ada set tu awak boleh tukarlah dia kepada 1/2. So 1/2 darabkan dengan 3 dapat 3/2. Okay, boleh? Composite ni senang je. Okay, awak boleh cari dulu G. Kat tepi ni awak cari dulu G. Compose dengan G. Kalau macam crowded sangat kan. So G compose dengan G, awak masuk G dalam G. So 2 tambah 2 tambah X. Okay, so dah dapat G ni. Awak akan masukkan 4 tambah X ni, awak akan masukkan dalam F. So F awak adalah square root of 1 minus X square. So X tu kita masukkan dengan 4 tambah X. Okay, so ni awak boleh expand. Then awak boleh combinekan dengan 1 tu. So semua tolak. 1 tolak. F of G. Saya rasa tak ada masalah sangat. Okay, absolute value tu kena ada lagi sebab function awak tu ada absolute value. Modulus. Okay, G of F pun saya rasa okay je. So kalau kat bawah je yang ada absolute value, letak kat bawah je lah. Okay, untuk F of G square tu.
So awak cari G of G dulu. Okay, G of G adalah 1 per. Okay, X tu kena masukkan dengan 1 per X kan. Okay, so awak dapat X. Okay. So your G square tu adalah is actually X. So sekarang ni awak ada exactly macam awak ada function asal function asal untuk F. Sebab bila dikompositkan G dengan G tu dia dapat X. So bila kita substitute kat sini dia dapat X, dia ada X saja. So kita tulis balik je lah function of X tu. So dia boleh dia boleh jadi macam ni. So jangan pelik lah. Tiba-tiba awak nak cari F of G square tapi tiba-tiba awak dapat balik fx. Boleh jadi macam tu. Okay, ni kalau ada 3 function. So saya tunjuk satu. Kita tengok satu je lah contoh. Okay, so biasanya saya suka cari G of H dulu. Saya akan cari yang kalau ada 3 function, kita cari dulu yang kat dua yang kat dalam tu dulu. Okay, so G of H maksudnya H masuk dalam G. So H awak adalah E power of X. Lepas tu dia nak masukkan dalam G. So E power of X tolakkan dengan 1. So ini adalah awak punya G of H. Okay, so kita masukkanlah G of H tu. And then so G of H awak ni awak akan masukkan dalam awak punya fx. So fx awak X awak adalah punca kuasa X. So ni yang simple je lah. So ingat kalau ada tiga composite function, tiga function yang dikompositkan tu, awak kena cari dulu yang dalam. 2 yang dalam tu dulu. Lepas tu baru awak masukkan, awak dapat apa, awak masukkan dalam function yang last yang kat luar tu, F. Okay, so G of H tu awak boleh tengok nanti. So ni sama jugalah. Settlekan dulu dengan H of F. Lepas tu H of F tu dapat apa? Masukkan dalam G pula. So that's why dapat ni. Okay, so ini yang benda yang penting yang boleh menyebabkan awak keliru. Okay. So apa keadaan dia? Dekat sini awak ada satu function F. Dan dia bagi composite function. Dia suruh cari siapa? Dia suruh cari function yang satu lagi. Berbanding yang sebelum ni awak diberi 2 function, lepas tu dia suruh compose. Itu senang je lah. Main masuk-masuk je. Okay, yang ni awak diberi satu function dan dia punya composite. Dia punya composite. So macam mana nak cari yang satu lagi function? Okay, so awak kena tengok awak kena tengok yang diberi tu adalah function yang di luar. Yang di luar. Yang awak nak kena cari adalah function yang di dalam. Ni kena cari. So kita gunakan apa yang diberi. So diberi f of gx. So kalau mengikut fx dia, awak punya function fx, so kita akan substitute lah x awak tu dengan gx. Kan? According to your fx. Okay, so yang ini is equal to siapa? Is equal to f of g yang diberi.
So awak equalkan. So dalam equation awak ni awak ada gx, awak ada x. Okay, so kita so awak dapat satu equation. So equation ni awak kena susun, awak kena rearrange, make sure jadikan gx sahaja sebagai subjek. Okay, so kita boleh pindahkan 2 dekat sebelah. Okay, so kat situ gx awak ada kuasa 2. So kuasa 2 tu akan jadi punca kuasa. So ini cara nak cari the other function jika diberi composite dia. Okay, boleh? Boleh. Okay, so yang ni sepatutnya kena ada plus minus lah. So ada plus minus sebab awak punca kuasakan, awak nak hilangkan kuasa 2 tu, awak kena punca kuasa kan. Sebab dia kuasa 2 genap. Bila dia jadi punca kuasa kena ada plus minus. So kena hati-hatilah kalau awak ada function tu dikuasakan 2. Okay. Tolong ingat ini cara yang nak cari yang function yang kat dalam. Okay, so ini awak nak cari okay. Samalah juga awak diberi ni tak okay, ni tak sama. Awak diberi fx fx tu dekat dalam. Yang awak kena cari tu adalah gx tu dekat luar. So kalau function yang awak nak cari tu dekat luar, so dia punya cara lain dengan yang kalau function tu kat dalam. Okay, so okay, macam mana awak kena let. Awak let lah guna apa-apa, so saya letak u lah. Awak letkan u ni equalkan dengan siapa? U ni equalkan dengan awak, dengan f, dengan function yang diberi. Bukan dengan yang composite dengan function yang diberi, function yang kat dalam. So then x tu awak kena susun, jadikan dia subjek. So x dekat sini awak ada plus minus punca plus minus 2 minus u. Okay, so bila awak dah dapat x x dalam sebutan u, okay, x awak tu awak akan masukkan, awak akan substitute masuk, awak akan masukkan kat mana? Awak akan masukkan dekat ni. Okay, awak akan masuk dekat fx. Sorry, g of f. G of f. Okay, so function dia 1 per x square. So x tu yang awak akan masukkan dengan plus minus square root of 2 minus u. Okay, so punca kuasa 2 hilanglah. So jadi 2 tolak u saja. Okay, so now sekarang awak ada satu function gu dalam sebutan u. Gu dalam sebutan u. Okay, so ini menunjukkan awak dah jumpa gx awak. Sebab awak boleh tulis awak punya function tu dalam satu sebutan je. Dalam satu variable sahaja. So kita substitute u tu dengan x. Okay, so dapatlah jawapan awak.
Okay, so ini kes yang kedua. Kalau diberi yang dalam, awak kena cari yang luar. Yang luar ni kena guna let u. So let u kan siapa? U yang satu function yang diberi tu. Lepas tu jadikan X sebagai subjek. Lepas tu X yang awak dapat tu awak masukkan dekat composite function. Okay, lepas tu baru dapat the function. Okay, sebab dia agak panjang. Okay, kalau awak diberi f of g dan awak diberi g. Okay, so nak cari f, so function tu dekat luar. So function tu dekat luar, so memang kena guna let u. So let u kan siapa? Let u yang function yang diberi, function yang dalam tu. Okay, so jadikan X sebagai subjek. Okay, so dapat. Lepas tu X ni nak buat apa? X tu masukkan dekat composite. So gx tu awak akan gantikan dia sebagai u. Sebab kat sini u ni sebenarnya adalah gx kan. Okay, so 4. So ni panjang sikit lah. So kenalah simplify. So atas tu awak kena kuasa 2. Tolak 2u tambah 1 per bawah tu pun kuasa 2 So 2 dengan 2 ni boleh hilang. So tinggal u tolak 1. So tolak u tambah 1. Tolak u tambah 1. So belakang tu ada tambah 1. So 4 dengan 4 ni boleh cancel. So tinggal u square minus 2u plus 1 minus u plus 2. So dapat u square minus 3u plus 3. So kalau function tu panjang ke apa, kena simplifikan. So tu je lah. Tapi ini belum jawapan. Jawapannya awak kena gantikan u tu dengan x. Tu baru jawapan. Okay, so tu je. Okay, tak ada apa nak tanya Belum. Faham lagi. Faham lagi. Okay, so yang ni saya laju je. Sebab cara sama je. Okay. Ini pasal inverse, dia ada kaitan dengan inverse. Okay, so kalau awak jumpa, awak kompositkan dua function f of g, lepas tu dia sama dengan x, dia dapat x. Ataupun g komposit dengan f, awak dapat x juga. So maksudnya dia ada special relation. So apa relation antara f dengan g tu? Relation dia adalah f adalah inverse kepada g and vice versa. G pun inverse kepada f. So kalau composite dapat x, maksudnya dia inverse. Dia ada kaitan dengan inverse. Okay, so kalau awak ada f dengan g ni, ada dua function ni. So kita try to cari f of g. So gx ni akan masukkan dalam f. So gx x plus 1 power of 1 over 3 tu akan masukkan dekat x kat sini. So x kuasa 3. So ada tolak 1 kat belakang. Lepas tu awak selesaikan yang ni, yang dalam kurungan ni semua. 1/3 kuasa 3 tu akan, kuasa 1/3 darab dengan kuasa 3 tu kena darab. Kuasa tu darab. So dapat 1, so dapat x plus 1 minus 1. So 1 minus 1 dapat 0, so dapat x saja. Okay, apa jadi kalau g composite dengan f? So f akan masukkan dalam g pula. F akan masuk dalam g. Dan kita akan, bila awak simplify, awak akan dapat juga x.
So kalau jumpa keadaan yang macam ni, kita boleh katakan bahawa F and G are inverse for each other. Okay, so itu akan membawa kita kepada inverse pula. Okay, inverse ni. Okay, ni saya. Okay, apakah an inverse relation maps the output values back to their original inputs values. Okay, so kiranya asalnya awak ada satu function, satu relation, awak ada domain dan dia contohnya ni. Domain dia adalah range, dia akan jadi range kepada dia punya inverse. Dia akan jadi range kepada dia punya inverse. Manakala range kepada function f, satu function tu, satu relation tu, dia akan jadi domain kepada inverse dia. So dia jadi macam tu lah. Macam ni kan, awak nak f tu adalah satu function. So dia A tu dia punya domain, satu tu adalah dia punya range. So bila dia inverse kan, dia akan jadi terbalik. Satu tu akan jadi domain kepada F inverse, A tu akan jadi range kepada F inverse. Okay. Okay, tapi kalau awak ada relation yang jenis many to one, many to one dia tak boleh nak jadi terbalik. Dia tak boleh nak satu domain tu dia tak boleh map kepada satu je. Kalau many to one lah. Kalau kat sini dia map kepada daripada satu domain tu dia map kepada dua. Dia ada dua image. Tak boleh. Dia mesti one to one. One to one and onto function is the only function that have inverse. So one to one function tu adalah function yang bila kita satu domain tu dia map dekat satu elemen pada y. Satu kodomain. So itu adalah one to one function. Okay, ni tak ada apa. Okay, ni okay, ni relation. Kalau F dia compose dengan F inverse mesti dapat X. Sama juga kalau F inverse compose dengan F, dia mesti dapat X. Okay, ni one to one onto. Okay, one to one function ni kita dah pernah buat masa awal chapter 5. Kita dah buat ni macam mana kita nak tunjuk dia adalah one to one. Fs1 equal to Fs2, dia punya result dia mesti dapat x1 equal to x2, baru kita boleh katakan dia adalah one to one. Okay, onto dia adalah if and only if the range of f is also the codomain of f. Maksudnya setiap y, setiap range, setiap codomain tu mesti dia ada map, dia mesti ada pairing dengan x. Dia mesti ada pairing dengan x. Okay, ni belah kiri ni adalah jenis yang one to one. Yang belah tengah ni adalah jenis yang dia not one to one sebab dia daripada banyak many pergi ke one. Yang belah kanan ni bukan function. Okay, ada dua cara kita nak tentukan function tu one to one. Kita boleh guna graphical approach ataupun algebraic approach. Untuk graphical kita guna horizontal line test. Untuk algebraic approach kita guna fs1 equal to fs2, then mesti dapat x1 equal to x2. Ini semua dah saya ajar masa awal-awal chapter 5. Dia macam recall balik. Okay, ni saya tak nak saya skip dulu yang ni. Saya nak teruskan kepada log dengan eksponen. Sebab benda ni sebenarnya awak dah buat masa awal-awal chapter 5. Macam mana nak tahu dia one to one ke tak. Okay ni.
Okay, saya nak tengok, kita tengok log dengan eksponen. Okay, so ini adalah exponential graph. Okay, yang tengah ni adalah log, graf log. Okay, so sebenarnya eksponen dengan log tu sebenarnya adalah inverse to each other. So log dengan eksponen ni adalah contoh terbaik contoh terbaik untuk inverse function. Tapi make sure dia punya base sama. Kalau base tak sama, awak tak boleh cakap lah eksponen dengan log tu dia inverse. So kena base yang sama, so dia adalah inverse to each other. Okay, so kita try tengok A. Okay, apa soalan dia? Okay, soalan minta tunjukkan fx tu adalah 1 to 1. Lepas tu cari inverse. Okay, domain dengan range ni saya lebih suka kita sketch graph dulu. Lepas tu baru kita cari domain dengan range. Ni sebenarnya awak dah, kita macam recall balik je yang masa awal-awal kita belajar tu. Okay, awak ada function 2 power of x minus 1 plus 3. Okay, untuk show yang dia 1 to 1, kita kena start dengan ni, fx1 equal to fx2. Mesti start dengan ni. So ini saya guna kaedah algebraic. Kalau awak nak guna kaedah algebraic lah. Tapi sebenarnya soalan ni lebih sesuai guna sketch graph. Sebab lalas awak kena sketch juga. Tapi kalau nak guna algebraic, okay, mesti kena start dengan fx1 equal to fx2. And then awak akan substitute fx tu, x dengan x1 belah kiri. And then awak akan substitute x dengan x2 dekat belah kanan. Okay, then awak akan simplify. Awak simplify, so 3 tu boleh hilang. Okay, so tinggal yang ni. Okay, disebabkan base dia sama, 2 dengan 2, base sama. So you just need to compare the power. So x1 minus 1 is equal to x2 minus 1. Okay, next awak akan pindahkanlah satu tu supaya cancel. So tinggallah x1 equal to x2. So ini yang kita nak. Kalau dapat bentuk ni, baru kita boleh cakap yang fx is 1 to 1. So bila dia 1 to 1, therefore f inverse exists. Kalau dia not 1 to 1, f inverse doesn't exist. Okay, so untuk cari f inverse, awak mesti start dengan ni. F darabkan dengan f inverse must equal to x. Okay, so sekarang ni, ini adalah composite function. Composite. Maksudnya, awak diberi composite. Awak diberi composite function dan awak diberi function f. Function yang dekat luar. Awak diberi function yang dekat luar. So, awak kena cari function yang dekat dalam. So, macam mana nak cari function yang dekat dalam? Awak boleh refer case composite function tadi. Awak boleh guna case yang pertama. Sebab case yang pertama tadi adalah pasal awak nak cari function yang kat dalam. So, nak cari function yang kat dalam senang je. Awak main masuk-masuk je. So, awak akan masukkan f inverse. F inverse awak akan masukkan dalam x. So, that's why dapat ni. So, x tu awak masukkan dengan f inverse. Lepas tu follow lah semua dia punya nombor-nombor kat situ. So, awak punya f inverse sekarang dah jadi kuasa tau. So, bila dekat kuasa tu, awak rearrange, awak susun. Okay, so dekat sini awak dapat ada base 2 kat situ. So, nak jadikan dia f inverse tu besar, awak kena convert daripada index kepada bentuk log. Ataupun awak logkan kiri dan kanan pun boleh juga. Tapi nantikan nanti awak pening pula macam mana nak jadikan dia single ni. Tapi ni kiranya daripada bentuk index ke bentuk log. Index to log. So daripada bentuk index, so kuasa, kuasa dia ni kena ambil. So dekat sini kuasa. Equal to siapa? Equal to log. Okay, log x minus 3, base dia 2. Base 2.
base 2. Okay, so awak akan susun, jadikan F inverse sebagai subjek. So awak akan dapat ni lah. So dapatlah F inverse. So fx awak tu adalah eksponen, F inverse awak tu adalah log. Sebab itu memang dia punya inverse kan. Okay, so dah dapat F inverse. Okay, nak lukis. Nak cari domain apa semua kita boleh lukis. So awak boleh lukis mana-mana yang awak rasa senang. Awak nak lukis yang eksponen ke, awak nak lukis yang inverse dulu ke, mana-mana boleh. So saya pilih yang kita pilih yang ni lah, 2x tolak 1 tambah 3 untuk dilukis. Okay, kita boleh guna SY intertot. Okay, so SY intertot awak kena cari dulu sign pada SY. Step pertama, cari dulu sign pada SY. Okay, so tengok tanda pada X, so kat situ positif. Tanda pada Y kita tengok dekat luar base tu. Awak tak ada apa-apa, so kita letak positif lah. Sebenarnya dia punya sign tu positif lah. Okay, step yang kedua awak cari intercept. So kalau eksponen, graf dia macam ni kan. Graf dia macam tu, eksponen. So dia mesti akan potong pada paksi Y. So kita akan cari Y intercept. Okay, nak cari Y intercept, senang je. Kita masukkan X dengan kosong. So X tu kosong, dapat -1 lah. Okay, so ini dapat berapa ni? Okay, step yang ketiga, awak kena cari apa tu? Tot tu asimtot. Okay, asimtot. Okay, untuk apa ni nama dia? Eksponen, dia punya asimtot adalah horizontal. Okay, nak cari horizontal asimtot, okay, awak kena tengok logik kepada index number. So logik dia adalah kalau awak ada 2 kuasa X, mesti lebih besar pada kosong. Kalau X tu ditolak 1 pun mesti still lagi besar pada kosong. Sebab apa? Sebab X tu kalau dia kuasa index number, kalau kuasa tu dah positif ke, dapat negatif ke, still the whole thing akan positif sebab awak punya base tu dah positif kan. Okay, so so awak akan try sikit-sikit jadi seperti awak punya F. So ada tambah 3, so awak kena tambah 3 jugalah dekat belah kanan. So ini dah jadi F awak. So F awak ni ataupun kita boleh tulis dia sebagai Y jugalah. So inilah awak punya asymptote, horizontal asymptote pada Y equal to 3. Okay, so awak boleh tulislah positif, X positif, Y positif. So sampai dekat first quadrant. Okay, intercept dia dekat Y 3.5. Y 3.5. Okay, then awak horizontal ni 3. Okay, 3. Okay, so awak akan draw satu line lengkung yang mendekati apa nama ni? Mendekati asymptote. So yang cross tu kita boleh adjust. Cross tu tak semestinya kena betul-betul dekat cross. Kita just tahu dia nak menuju ke situ je. So adjust lah. Okay, so ini adalah graf fx. Okay, untuk lukis inverse, awak kena senang je.
awak tak perlu nak fikirkan balik intertot ni semua sebab awak dah ada fx. Awak dah ada fx, okay, awak just awak just draw satu line yang satu line x equal to y. So ini adalah line x equal to y. So dia memang betul-betul dekat tengah-tengah tengah-tengah antara si x dengan y. Okay, then awak punya inverse, awak pantulkan dia. Macam x equal to y tu macam cermin. Lepas tu awak kena pantulkan dia. Awak akan pantulkan dia. Okay, pada awak boleh pantulkan dulu yang asymptote tu. So kalau asalnya pada y equal to 3, so bila dipantulkan dia adalah pada x equal to 3. Lepas tu awak akan lukis satu garisan, satu lengkung yang mirror kepada awak punya f. So itulah awak punya inverse. Okay, so untuk domain inverse, domain kepada inverse adalah okay, awak baca kiri dengan kanan dia kan. So daripada kiri dia start dekat asymptote tu. Asymptote awak adalah 3. Lepas tu dia pergi ke kanan ke kanan masih ada graph lagi. So infinity. So kat 3 tu open bracket. Okay, so ini sebenarnya your domain untuk f inverse tu sebenarnya adalah range. Range untuk siapa? Range untuk f. So kalau awak tengok balik, okay, awak punya f, okay, range dia kita baca untuk y kan, y pada y, bawah ke atas. So daripada bawah awak punya graph tu start dekat 3, y 3, lepas tu dia naik ke atas, so 3 infinity. So betul lah, betul lah range untuk f, domain untuk f inverse adalah sama je dengan range untuk f. Okay, untuk range untuk f inverse. Okay, awak akan baca graf f inverse daripada bawah ke atas. So daripada bawah akan ada je graf. Graf tu dia masih lagi akan berterusan. Dia tak akan stop walaupun ada sempadan kat situ. Dia memang akan terus je, dia akan mendekati je sempadan tu. Tak akan stop. Okay, untuk dan ke atas pun dia akan naik je. Dia tak ada masalah, dia tak akan berhenti-berhenti lah. Okay, so range untuk f inverse sama je dengan domain untuk f. Kan, kalau nak confirm kan boleh check sendirilah betul tak dia punya domain tu. Domain untuk f tu adalah daripada infinity sampai infinity. Okay, so inilah so ni saya dah tunjuk satu contoh untuk cari kaitan lah untuk inverse dengan antara log dengan eksponen. Inilah. Ini yang macam cantik sikit lah. Okay, apa yang kita nak bincang kat sini? Kita nak cari inverse dengan with restricted domain. Restricted domain to get one-to-one function. Okay. Okay, so dia bagi soalan lah kat sini. Determine if the function is one-to-one, and then if the function is not one-to-one, restrict the domain, and then find the inverse. Okay, ni saya nak guna yang kuadratik. Okay, so kalau awak tengok awak tengok function ni, dia adalah function kuadratik x kuasa 2. So daripada function ni kita nak tahu dia one to one ke tidak, awak boleh guna sama ada graphical ataupun apa tu satu lagi, algebraic. Okay, kalau graphical awak kena lukis. Okay. Okay, so untuk kuadratik kalau nak lukis awak boleh cari point.
Awak boleh cari when x equal to 0, y dapat berapa. So when x equal to 0, awak dapat 2. When y equal to 0, okay, bila y equal to 0, awak kena solvekan benda ni. Okay, tapi saya rasa yang ni tak dapat. Yang ni tak dapat, dia dapat imaginary. Kalau dia dapat imaginary, okay, tak boleh lah ni. Tak boleh lah cari y equal to 0. Okay, tapi awak boleh teruskan, awak cari dia punya minimum atau maksimum. So minimum dia, so sebabkan ni positif, so dia ada minimum point. So nak cari minimum, awak boleh guna dy over dx. Differentiate Okay, then kita equalkan to 0 sebab dekat minimum tu gradient dia adalah kosong. Okay, so dapat x equal to 1. So kita guna x equal to 1, dapat y berapa. So 1 tolak 2 tambah 2. So dapat 1. Okay, tu awak boleh lukis. X kosong, y 2. Lepas tu when x1, y1. Okay, so yang dekat 1, 1 tu lah awak punya minimum. So macam tu lah. Okay, so kita boleh draw satu horizontal line. So dia potong pada dua, cut pada dua. Kita label lah y equal to k. So therefore fx tu adalah is 1 to 1. Lepas tu kita boleh katakan yang f inverse doesn't exist. It's not. Dia kalau potong sekali je baru dia adalah 1 to 1. It's not 1 to 1. Lepas tu f inverse adalah doesn't exist. Okay, soalan. Okay, so kita dah determine dia 1 to 1 ke tak. Okay, so dia kata if not 1 to 1, kita kena restrict the domain. Okay, so kita kena ubah lah, kita kena adjust. Restrict the domain and then cari inverse. Okay, so kita nak restrict domain, kita kena tengok awak punya graph. Awak punya graph tu dia jadi dekat pada dua line sebab awak ada lengkung tu. Lengkung tu, senyum yang sempurna lah. Apa jadi kalau senyum tu separuh je? Kan? Senyum tu separuh. Maksudnya dekat minimum point tu, pada x equal to 1 tu, kita ambil sebelah aja. Kita ambil sebelah aja. Kita ambil belah kiri, lepas tu ataupun kita ambil belah kanan. So kita okay. So f inverse exists if the domain is restricted
Okay, so kalau kita contoh kita nak ambil yang belah kiri je. So kita akan ambil x less than 1. So x less than 1 ni adalah x less than 1. Yang ke kanan tu adalah x yang greater than 1. So x less than 1 dalam bentuk intervalnya adalah negative infinity until 1. Kita guna close bracket. Ataupun kita guna pula kita guna satu lagi, kita ambil pula yang satu ke kanan. So satu ke kanan adalah x lebih besar daripada 1 ataupun 1 sampai infinity. So bila kita restrictkan ada syarat tambahan ni, baru kita akan dapat graf tu dia separuh je, separuh saja. So bila dia separuh je, bila awak draw satu horizontal line, dia akan potong pada satu line sahaja. So ini adalah jawapan untuk soalan yang kedua ni. Okay, and then dia suruh cari find the inverse function. Okay, and then dia suruh sketch lah the graph. Okay, so untuk buat computing the square, okay, kita akan ambil x, lepas tu kita akan ambil yang coefficient of x. So coefficient of x awak tu kita bawa negatif tu sekali. Lepas tu awak kena half kan. Awak kena bagi dengan 2. Lepas tu tutup bracket, lepas tu ada kuasa 2. Then awak akan tolak pula dengan benda yang sama yang dekat apa yang buat dekat coefficient of x tu tadi. Iaitu 2/2 kuasa 2. Okay, then awak salin balik yang kat belakang tu ada 2. Okay, so ni tolak 1 kuasa 2. Ni tolak 1 kuasa 2 dapat positif 1. So 2 tolak 1 dapat 1. Okay, so yang ni kita gunakan untuk cari F inverse kan tadi. So F, kita akan start tadi saya tulis balik lah. Okay, so kita akan masukkan F inverse. F inverse masukkan dalam formula dalam fx. So dia akan jadi F inverse tolak 1 kuasa 2 tolak dengan 1 equalkan dengan equal x. Okay, so yang ni F inverse tolak 1 kuasa 2 equal to x tolak jadi tambah 1. So F inverse tolak 1 ni nak hilangkan kuasa 2 kita kena punca kuasakan. So bila kita punca kuasakan, dia akan ada 2 lah. Dia akan ada plus minus lah. Okay, so since kita nak guna yang okay, kita kena decide lah kita nak guna yang satu ke kiri ke ataupun satu ke kanan. So kita choose kita nak guna yang satu ke kiri. Kan tadi kan ada 2 restriction kan. Kan ada 2 restriction, satu ke kiri dengan satu ke kanan. So kita boleh pilih mana-mana satu dulu. So kalau saya pilih yang satu ke kiri dulu. Okay, kalau saya pilih satu ke kiri, dia punya F inverse tu dia akan jadi kita akan choose yang negatif. So F inverse equal to negatif, satu pindah sebelah jadi positif. So ini adalah kalau kita pilih yang satu ke kiri. Okay, so macam mana nak lukis dia punya graph sebab dia suruh sketch kan. Okay, untuk kita sketch, awak boleh guna mana-mana. Tapi tadi awak dah sketch pun, awak dah sketch yang kuadratik tu tadi.
So kita guna yang kuadratik itulah tadi. Cumanya kita akan ambil separuh je. Pada X1 dengan 1 tu adalah awak punya minimum kan. So kita ambil yang sebelah je. So ini adalah graf yang mana X less than 1. Less than equal to 1. Okay, so ini adalah fx awak. Okay, untuk draw inverse, awak tak perlu nak macam nak fikir set macam mana graf dia apa semua, tak perlu. Sebab dia inverse, awak boleh awak draw je. Sofia. Okay, awak draw satu diagonal line. Diagonal line ni adalah X equal to Y. So dia akan jadi mirror. Awak akan draw dia secara melantun pantulan, melantun pula. Pantulan. So itu adalah awak punya F inverse. Awak choose yang X greater than equal to 1. So kita akan ambil F inverse minus 1 equal to, kita ambil yang positif. Daripada sinilah. Okay, so susun awak akan dapat F inverse equal to 1 tambah. Then so nak lukis kalau nak lukis okay, awak boleh pilih so satu ke kanan. So satu ke kanan adalah graf senyum. Graf senyum yang kat belah kanan pula. Macam itulah. Okay, lepas tu awak draw. Okay, ni adalah X equal to Y. Okay, so nak lukis inverse, awak akan draw pantulan. So dia dia macam tu. So itu adalah F inverse. Okay. Okay, so saya dah tunjuk satu contoh ni. So awak boleh buat jadi rujukan lah untuk awak buat settlekan soalan tutorial. Okay, thank you.